Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak sambung pelajaran kita untuk subjek pendidikan Islam bidang akidah, tajuk kalam. Boleh buka muka surat 80 buku teks ataupun tengok je kat sini muka surat 80 tajuk kalam unit 3. Tajuk apa? Kalam. Kalam ni apa? Kalam ni salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ni hadis yang Nabi cerita pada kita ganjaran apabila seseorang itu membaca Quran. Bila kita baca Quran itu, Nabi kata satu huruf diberi 10 kali ganda pahala. Dan bukanlah alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Maksudnya kalau awak sebut alif lam mim sahaja, awak dah dapat 30 pahala. Besar tak pahala baca Quran? Besar sangat. Jadi hari ni kita nak cerita tentang ganjaran ataupun nak cerita tentang apakah itu kalamullah ataupun apakah Al-Quran yang kita baca tu. Ataupun kita nak tengok sifat Allah Ta'ala itu kalam, berkata-kata. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membacanya merupakan satu ibadah. Ini makna Al-Quran. Apa Quran? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Perkataan Allah. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad kita sebagai wahyu. Dan Quran itu adalah mukjizat. Dan bila kita baca Quran, maka dia akan menjadi ataupun mendapat pahala ibadah. Ibadah ni apa? Dapat pahala. Kalau awak baca surat khabar yang awak tak faham, baca bahasa Arab, bahasa Cina, awak tak faham, dapat pahala tak? Belum tentu. Tapi Quran, walaupun awak tak faham apa benda dicerita, maka tetap dapat pahala yang besar. Alif satu pahala, lam satu pahala, ada bukan satu, 10. Satu pahala digandakan menjadi 10. Maka alif lam mim 30 pahala. Maka kita nak tengok pula apa erti sifat kalam. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Siapa tak percaya Allah Ta'ala ada satu sifat kalam, maka berdosa dia. Maka bahkan boleh jatuh akidah dia. Sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Sekali lagi awak start khabar. Apa makna kalam? Allah sifat kalam. Allah itu maha berkata-kata. Ataupun Allah bercakap juga. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat. Kita cakap guna apa? Guna mulut. Tak. Ada orang tak ada mulut. Tak apa, tak ada mulut, tak ada lidah, boleh kata-kata? Tak ada boleh. Pasal kita memerlukan mulut, memerlukan lidah. Allah berkata-kata apa mana? Ada mulut dah? Tak ada. Allah tak memerlukan apa-apa untuk berkata-kata. Bantuan dan perantaraan. Tak ada perlu apa. Kita kena ada perantaraan. Bila berkata kena ada suara. Tak ada suara, macam mana nak orang faham apa kita kata? Maka Allah tak perlukan apa-apa perantaraan pun. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Jangan kita fikir apa mana. Yang fikir Allah itu berkata-kata je. Macam mana? Wallahu alam. Lain daripada mana apa kita berkata-kata. Siapa yang kata Allah Ta'ala itu berkata-kata?
Allah sendiri yang khabar dalam Quran melalui dalil naqli. Naqli ni apa? Dalil yang kita ambil pada Quran yang bagi tahu yang Allah itu berkata-kata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dalam surah An-Nisa. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ini dalil nampak perkataan wa kallama takliman. Maknanya kalam. Allah itu berkata-kata dengan Nabi Musa, menunjukkan Allah itu ada sifat berkata-kata. Macam mana dia kata? Macam kita ke? Wallahu alam. Tak ada serupa macam kita. Ini dalil akli. Kita tengok pula apa dalil akli kita nak percaya Allah berkata-kata. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kalau kita kata Allah tu tak berkata-kata, maka tak berkata-kata tu menunjukkan lemahnya seseorang. Macam awak tengok orang bisu, tak boleh bercakap. Nampak lemah tak? Nampak lemah lah. Dia tak boleh nak panggil mak. Tak boleh. Tak boleh pasal dia tak boleh bercakap. Kita pun kata lemah. Orang yang boleh bercakap, kita nampak sempurna. Tak? Kalau kita kata apa itu pada makhluk, maka kalaulah kita kata Tuhan tu juga tak boleh berkata-kata, maka jadi Allah Ta'ala tu lemah. Boleh tak kita nak kata Allah lemah? Tak boleh. Mustahil kita kata Allah Ta'ala tu lemah. Maka wajib kita kata Allah itu berkata-kata. Dan maka berkata Allah tak macam mana kita berkata-kata. Sifat kalau Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Apa dia kalam tu? Kita nak tahu apa kata-kata Tuhan. Allah Ta'ala merakamkan kata-kata Allah pada kita untuk kita faham apa Allah kata. Maka Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan wahyu kepada para Nabi. Bukan takat Quran. Nabi dulu terima kitab Taurat. Nabi dulu terima kitab Injil. Semua itu apa? Semua itu adalah kalam Tuhan. Semua itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan nak sampaikan pada makhluknya. Maka Nabi Allah Ta'ala turunkan Quran. Allah turunkan wahyu itu kepada para Nabi. Maka wahyu itulah adalah kalam Allah. Dan Nabi kita terima Al-Quran. Ada Nabi terima Zabur. Ada Nabi terima Injil. Maka Nabi terima itulah wahyu Allah, yang dalam wahyu itu ada merupakan berita. Berita ni cerita. Ada cerita hukum, ada cerita suruhan, ada cerita larangan. Ni semua Allah Ta'ala kata kepada kita. Dia dipanggil sebagai kitab. Kadang-kadang ada Nabi lain dia terima suhuf, ada Nabi lain terima sahifah. Nabi kan banyak. Rasul kan banyak. Yang ada pada kita ataupun Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Nabi last sekali. Ni kita tengok cerita macam mana Nabi Musa AS bercakap dengan Allah. Nabi Musa AS junjungan mulia membawa risalah Islam bergema. Menentang Fir'aun, bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah. Mukjizat dikurnia. Kawan-kawan yang dirahmati, Nabi Musa AS diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Kaum Nabi Musa nama dia Bani Israel. Nabi Musa AS atau Israel yang ada sekarang, itulah saki-baki daripada umat Nabi umat Nabi Musa AS. Nabi Musa AS ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa AS. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni kelebihan sesuatu macam magic lah. Tapi berlaku pada Nabi, disebut sebagai mukjizat. Jadi boleh tak jadi pada kita mukjizat? Tak boleh. Awak tengok orang terbang, ada orang kata orang jalan atas air tak tenggelam. Tu mukjizat ke? Tak. Itu kalau berlaku pada orang biasa macam kita, orang yang alim, maka nama dia karamah. Kalau berlaku perkara yang lain daripada biasa, perkara luar biasa berlaku kepada para Nabi Allah, nama dia mukjizat. Maka Nabi Musa
mukjizat Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah. Seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga ayat 15 cerita macam mana Allah berkata-kata secara langsung dengan Nabi Musa AS. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ada suara, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku telah memeliharamu menjadi Rasul. Ini Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dalam Al-Quran. Tuhan cerita, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Ini apa yang Tuhan cerita dalam Al-Quran, bagaimana sifat Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan Nabi Musa. Firman Allah Ta'ala lagi, ini Allah Ta'ala bercakap lagi, apa Tuhan kata? Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap dari diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Ini lagi Tuhan berkata-kata lagi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, begitulah mukjizat Nabi Musa AS yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Kita wajib percaya yang Allah juga berkata-kata, dan berkata-kata Allah tak perlukan mulut, tak perlukan suara, dan apa yang Allah Ta'ala kata tu berbeza dengan kita. Kita cakap ada yang tak betul, ada yang betul. Tapi bila Allah Ta'ala berkata, semua betul. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita. Apa jadi? Yang pertama, kita akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kita percaya Allah Ta'ala tu berkata-kata, kita rasa hebatnya Allah. Maksudnya apa? Apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, pasti berlaku. Banyaklah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang pasti berlaku. Antaranya hari kiamat nanti pasti akan berlaku. Maka kita akan rasa kagum benda-benda yang dicerita dalam Quran, benda tu berlaku kadang-kadang depan mata kita. Menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Bila dah kita percaya Quran tu adalah kata-kata Allah pada kita, maka kita akan menjadikan Quran tu sebagai panduan. Bila kita nak buat apa semua, kita rujuk Quran. Kita nak buat apa semua, rujuk Quran. Pasal apa? Itu perintah Allah. Bila kita tak tengok Quran, kita ikut siapa? Kita ikut diri, kita ikut nafsu kita. Nafsu kita ni entah menhala yang kita ikut ni kan. Dan bila kita percaya lagi Allah Ta'ala tu berkata-kata, kita akan beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Dah kita baca Quran, dah kita belajar Quran, kita tahulah apa yang Allah suruh, apa yang Allah Ta'ala larang. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada mereka berdua itu, mak ayah kamu, perkataan oi, Allah Ta'ala larang. Maka kita pun tak bercakap pada mak kita. Tak ada mak, leman, angkat kain jap. Panjang no. Pasal apa? Pasal kita tak dengar dalam Quran kata jangan berkata sekalipun pada mak dan ayah. Kalau orang percaya tentang Tuhan perintah gitu, Tuhan larang begitu, orang akan berjaga-jaga, beringat. Dikasihi dan dirahmati Allah. Dah tentulah bila kita ikut perintah Allah, kita tinggal larangan Allah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka dah tentu Allah Ta'ala sayang pada kita. Dan kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Dan ingat, siapa yang tak ikut perintah Allah, maka dia tak dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga, maka masuk mana? Neraka Allah. Na'udzubillah. Neraka ni tempat Allah Ta'ala balas hamba-hamba dia yang berdosa. Wallahu alam. Maka jangan lupa untuk kita sentiasa hari-hari baca Quran sebagai tanda kita beriman dengan Allah Ta'ala itu bersifat kalam. Apa kalam tadi? Maha berkata-kata. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula rumusan satu lagi. Kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia.
Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Itulah kesimpulan dia. Kita apa yang Allah Ta'ala berkata tu kita sebenarnya kita tak tahu pun. Lagi Allah Ta'ala tak khabar, kita tak tahu. Bila Allah khabar, barulah kita tahu. Dan bila kita tahu, kita kena ambil perhatian sama ada dia berbentuk suruhan. Suruh semayang, suruh puasa ataupun larangan. Larangan minum arak, larangan membuat jahat pada orang, larangan menyakiti hati orang. Barulah hidup kita akan baik dan ceria. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.